Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan pengajian kita. Pada malam ini kita kembali kepada kita punya silibus kita, yang mana pada beberapa bulan yang lalu, kalau tak salah saya, kita dah selesailah bincang berkaitan dengan wakaf. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan ilmu faraid. Terima kasih. Sebelum kita sebelum kita masuk kepada perbincangan ini, ilmu faraid ni, muka surat 995, muka surat 995 Fiqh al-Manhaji. Sebelum kita nak cerita berkenaan dengan ilmu faraid ni, tuan-tuan, kita kena tahu beberapa perkara. Kita kena tahu beberapa perkara. Pertama sekali, ilmu faraid ni walaupun kita kata untuk diri kita, kita tak payah fikir. Sebab apa? Sebab time kita mati, orang lain yang tolong uruskan kita punya harta kita, bagaimana nak diagihkan, siapa yang dapat, dan biasanya ada orang yang tolong uruskan. Tetapi sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang begitu penting. Sebab apa penting? Sebab biasanya, oleh sebab kita hidup dalam masyarakat, ada ahli keluarga yang mana bila mereka meninggal, perlu ada orang yang mengambil berat tentang harta peninggalan ini. Maksud mengambil berat ni, sekurang-kurangnya kalau kata dia tak ingat pun, dia tahu kat mana halal, kat mana sempadan haram yang perlu dia jaga berkenaan dengan harta peninggalan si mati ni. Contohnya, kita kata dia mati ada RM10,000 dalam bentuk cash. Kalau kata orang tak tahu, mereka akan gunalah duit ni untuk terus pergi bagi-bagi kepada ahli keluarga yang layak, ataupun dibagi secara semata. Salah. Sebab apa salah? Sebelum harta tu nak diagihkan secara faraid, dia kena ada beberapa perkara dulu. Kena tengok dulu hutang-hutang dia ada ke tak, nak kena dilunaskan dulu. Ada dia punya wasiat-wasiat yang perlu kita tengok dulu. Jadi kalau kata orang tu tak tahu, terus dia membagi, ya, maka dia boleh menyebabkan nanti akan jadi masalah di masa akan datang nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bila ada setengah orang, dia pun tak tahu, dia pun ambil duit si mati, dia pun pergi bagi sedekah ke orang. Contohnya dia berkata, ni duit si mati ni, kami dulu rasa macam nak buat baik dia, padahal duit tu tak diagihkan lagi, tak tahu lagi hak siapa dia, kita terus pergi sedekah kepada rumah anak yatim. Nampak macam baik lah, sebenarnya tak baik. Sebab apa? Sebab harta tu dah bukan lagi milik dia. Apabila kita dah tunaikan wasiat dia, kita dah buat bayar hutang-hutang dia, harta tu sekarang menjadi milik waris dia, yang mana telah ditetapkan oleh agama kita. Kita kena bagi kepada mereka ikut apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kata kita tengok ada duit ni, ni kawan ni mati RM10,000 ni, tengok anak-anak dia semua kaya ni, jadi kita kata tengok anak dia pun mai jarang-jarang, tengok ayah dia ni, tak payah bagilah kat mereka, kita bagi sedekah ya, kurang-kurangnya dapat juga pahala. Nampak macam baik, rupa-rupanya salah. Sebab apa salah?
Sebab bukan hak kita untuk kita agihkan harta tersebut. Walaupun anak tu kita nampak macam tak berapa nak bagus dan sebagainya, tapi itu adalah hak mereka. Sebab apa hak mereka? Itu yang ditetapkan oleh syariat kita. Maka kita kena hati-hati. Ilmu faraid ni nampak macam tak apalah, nanti kita pi dekat pusat urus zakat dekat, contohnya kalau kata kami dekat ni lah, dekat Pala Batah lah, dekat kita panggil mahkamah yang hak urus istilah dia pusat urus pusaka, macam mana tak? Tapi ada lah dia punya tempat tu kan dekat dengan biasanya yang uruskan lah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kita rasa tak apalah dia uruskan, tapi kalau kita tanpa ilmu, kita tengok macam kita memberikan sesuatu yang kita kata tak apalah, kita bagi hak ni, kita declare hak lain kita buat tak tahu, kita ambil ni, kita agih sama rata, padahal ada ahli keluarga kita tak setuju, maka itu juga menjadi masalah. Jadi apabila kita tahu hukum ni, kita belajar dan kita tahu kat mana batas yang kita boleh hulurkan tangan kita dekat harta pusaka ni, maka waktu tu kita tak takut. Sebab kita tahu kalau kata kita buat ni adalah atas landasan syariat yang kita nak jaga, yang kita nak berikan harta tu kepada hak-hak dia. Lalu ni tuan-tuan, dia main dengan isu-isu yang berlaku pada hari ni. Contohnya kita kata ada setengah keluarga, isteri, contohnya isteri, ataupun kadang-kadang mak, kadang-kadang abang, kadang-kadang anak, yang mana ketika mana ahli keluarga mereka mati, tengok-tengok ada duit takaful ataupun duit insur takaful lah kita kata, yang patut syariah ni, takaful yang dia dapat selepas daripada kematian dia, hasil daripada tabungan dia tu. Jadi apa yang berlaku, setengah orang ni dia berkata, kami contohnya dia kata, kalau si isteri ni kata, suami saya dulu dia buh nama saya sebagai penama, maka dia pun ambil ke dia seorang. Maka kita kena tengok balik secara lebih detail, masa bubuh penama tu, penama sebagai tolong urus saja ke, macam kita bincang dulu, pemegang amanah ke, ataupun dia buat hibah bersyarat. Kalau kata dia buat hibah bersyarat, tak apalah, si isteri ni nak ambil. Tapi kalau kata dia buat tu sekadar penama untuk pemegang amanah yang perlu diagihkan kepada ahli keluarga yang lain, maka dekat situ hukum dia berbeza. Harta tersebut bukan milik si isteri, tetapi perlu diagihkan mengikut apa yang ditetapkan oleh agama kita. Sebab dia dikira sebagai harta milik si mati. Cuma dia dapat tu bila. Jadi benda tu bincang, nanti kita bincang secara lebih detail lah. Okey, apa yang kita nak bincang, penting ilmu faraid ni tuan-tuan. Penting ilmu faraid. Bukan sekadar kita kata kita serahkan kepada orang lain, tetapi ilmu faraid ni perlu kita tahu. Mungkin kadang-kadang sebelum ni tuan-tuan, bukan saya ni, kadang-kadang kawan-kawan ni depa tahulah, kata macam Luqman ni dia reti sikit berkenaan dengan ilmu faraid ni. Jadi depa akan tolak. Orang tanya tu depa telefon ustaz ni. Jadi bila orang call, orang message, rupa-rupanya orang yang tanya soalan berkenaan dengan ilmu faraid ni tuan-tuan ramai sangat. Banyak persoalan yang mungkin tak berlaku hari ni, tapi dia fikir dulu pernah kami buat macam ni, betul ke dari sudut ilmu faraid dia? Betul ke hak orang ke kami ambil? Dan kita kena tahu benda ni apabila melibatkan harta yang kita makan ni bukan milik kita, dia jadi milik orang, maka kita takut benda tu dipanggil sebagai makan hak orang secara batil, iaitu hukum dia sangat-sangat menakutkan kita, iaitu haram, dan benda itu perlu kepada kita minta bayar balik ataupun kita minta halal berada lah. Jadi, dan kita kena tahu hari ni tuan-tuan, kadang-kadang benda yang macam berkenaan dengan masalah harta selepas daripada orang panggil harta peninggalan ini, dia membawa kepada bergaduh adik-beradik, membawa kepada bersembang dah, bermasam muka, bawa kepada konflik kekeluargaan. Kerana apa? Tak jelas hukum berkenaan dengan
faraid ni. Jadi benda tu kita kena bincang secara teliti lah. Contohnya macam ada orang dia berkata, orang antara benda yang mereka pernah tanya saya lah, dia kata dulu ayah saya pernah kata, dia kata apa, contohnya ni apa nama, harta mak, jadi ayah nak bagi kat kamu, padahal adik-beradik lain tak dapat pun dan tak dibagi pun secara faraid. Maka benda tu kita kena tahu, boleh ke tak kita ambil. Kita rasa macam ayah kita bagi tu betul dah lah, ayah kita bagi, padahal ayah abang tu harta mak, dan sepatutnya harta mak tu perlu diagihkan secara ilmu faraid. Jadi benda yang macam ni tuan-tuan, benda yang kadang-kadang kita tak terfikir, dia tak mai, tak rasa tak perlu. Sebab apa? Sebab biasanya benda yang perlu ni kita rasa macam nak buat setiap hari. Contohnya belas sembahyang, puasa, time nak zakat dah kita fikir nak zakat. Umrah setahun sekali kita fikir boleh buat ada tentang umrah. Sebab apa? Kita tak perlu bila bukan time dia. Begitu juga dengan faraid. Kadang-kadang kita rasa macam benda ni tak perlu sebab kita rasa macam tak apalah, nanti apa, tanya orang lah. Maka benda tu kadang-kadang time nak tu cari ustaz tak jumpa lah, cari ni tak jumpa lah, tempat rujukan tak jumpa lah, maka benda tu akan menyusahkan kita lah. Nanti kalau kita belajar benda ni, dan kalau kita tengok dalam apa, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa antara ilmu, nanti kita akan jumpa lah hadis dia, saya percaya berkenaan dengan apa, ilmu yang pertama yang akan diangkat adalah ilmu faraid. Sebab apa? Nanti kita tengok macam mana hari ni. Saya rasa kalau tanya kat 1000 orang, belum tentu 100 orang tu mampu ataupun ada asas-asas ilmu faraid ni. Maka insya-Allah kalau kata kita belajar betul-betul tuan, kita dapat, kita tak usah duk tekan yang benda sulit-sulit, tak payah. Tapi sekurang-kurangnya kita ajak benda yang asas, yang kita kata kalau jumpa benda harian ni kita boleh apa nama, boleh huraikan dan kita boleh faham macam mana perlu diselesaikan. Tapi tak payahlah kita belajar sampai macam kita kata ni istilah dia wasiat wajib dan sebagainya tu. Hak payah kita tak payah ni. Perbincangan ulama berkenaan dengan kes bunuh ketika mana menghalang daripada mendapat apa warisan tu tak payah bincang detail-detail, kita bincang apa yang dibincangkan oleh ulama kita saja. Tapi kalau kata benda yang terlalu terperinci, perbezaan pandangan dalam mazhab ni, insya-Allah saya tak akan apa nama huraikan secara panjang lebar lah. Pasal kitab kita pun berkenaan dengan mazhab Syafi'i, dan insya-Allah kita akan apa nama cuba untuk apa nama kekalkan dalam mazhab kita, dan kita akan bincang dalam bahasa yang paling mudah insya-Allah. Tapi berkenaan dengan ilmu faraid ni, tuan-tuan, kita kena tahu satu benda, yang benda ini dia agak kita kata macam teknikal lah, dan benda ni perlu sedikit kepada buku catatan dan kita kena ingat. Jadi kalau kata tanpa dua benda ni, saya takut sampai 3-4 bulan lepas ni saya seorang cakap, tuan-tuan, kita jadi macam apa nama lost. Sebab apa? Sebab ilmu faraid ni tuan-tuan, dia adalah satu perbincangan yang berengkai. Yang kalau kata 3 bab pertama contohnya lah, kita tertinggal, formula untuk kita nak cari jawapan dekat perbincangan yang keempat ni kita tak jumpa. Ataupun kita tengok 10 kali pengajian, 10 tajuk yang kita bincang, main-main tajuk yang keempat, kelima, keenam ni kita tak main. Jadi sampai kepada formula yang kita nak ni, nanti kita jadi macam apa, lost dengan apa pengajian kita dan jawapan yang kita nak carilah. Jadi nasihat saya, insya-Allah saya akan main nanti kalau kata time kita dah masuk kepada perbincangan tu. Yang pertama sekali, mungkin tak lagi lah, nanti saya akan bagi maklum kepada cikgu lah, saya nak minta kalau boleh kita nak guna papan putih lah untuk dengan pen marker. Maknanya saya akan tulis apa nama perbincangan-perbincangan tu, yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya nak minta kita
dan saya akan cuba untuk ulang berkali-kali, supaya benda ini lebih mudah, dan kita bawa contoh-contoh untuk memudahkan para hadirin untuk ingat. Dan insya-Allah kalau kata tuan-tuan dapat untuk sama-sama ikuti kita, cubalah untuk sama-sama kita ikuti dan beri respon lah kalau kata tuan-tuan ada yang tak faham ataupun rasa macam laju sangat ataupun rasa macam slow sangat. Kami dah faham lebih dah, ustaz lambat sangat ni. Jadi bagi tahu, insya-Allah nanti kita akan cuba seimbangkan bagi capai target kita untuk kita faham. Jadi insya-Allah saya rasa itu sebagai mukaddimah sikitlah, dan kita akan masuk ke dalam kitab kita insya-Allah. Sekali lagi saya ulang, 995 halaman dia, dan jilid yang kelima, daripada kitab Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Okey. Definisi ilmu faraid. Apa dia definisi ilmu faraid? Ilmu faraid ni ilmu bermaksud mengetahui keadaan sebenar sesuatu perkara. Ilmu juga didefinisikan sebagai hukum akal yang pasti dan bersesuaian dengan realiti. Lebih kurang samalah, maksudnya sesuatu benda tu apabila kita habaq atau kita berilmu, kita dapat mengetahui satu perkara itu dengan betul. Maksud dia dengan betul, dengan hakikat yang macam mana dia berlaku. Itu maksud ilmu yang ditarif ataupun didefinisikan oleh para ilmuwan. Contohnya macam mana tuan-tuan? Kalau kata orang kata surau Al-Ihsan, Cikgu Noh, surau Al-Ihsan sini kan, Taman Serai Setia, dekat Padang Serai. Kalau orang tu habaq macam tu, maknanya dia tu ada ilmu yang surau tu memang ada kat sini. Satu maknanya dia ada ilmu, dia bab tu dia betul. Satu maknanya dia orang ada ilmu. Tapi kalau kata dia kata surau Al-Ihsan, Taman Serai Setia, dekat Sungai Petani, maknanya orang tu bukan ada ilmu tapi dia jahil. Jahil dia peringkat yang tinggi lah. Maksudnya jahil murakkab. Benda yang dia habaq tu tak bertepatan dan tak bersesuaian dengan realiti. Jadi ilmu tu apa dia? Dia ulang balik, keadaan, mengetahui keadaan sebenar satu-satu perkara. Contohnya kita kalau ada orang tanya, apa ilmu faraid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan pengagihan harta warisan daripada orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya dari satu sudut dia tahu, kata perbincangan itu berkisar tentang apa yang disebut tadi. Itu maksudnya ada sikit ilmu tu. Itu maksud ilmu. Maksudnya dia tahu benda tu sesuai dengan realiti dan apa yang berlaku. Tapi kalau kata dia kata ilmu faraid ni ilmu berkenaan dengan cara ataupun kita kata ilmu tauhid. Salah lah, walaupun ada kitab yang sekian nama lebih kurang sama, tapi perbincangan dia bukan macam tu. Ataupun kita ilmu tentang macam mana cara nak berenang contohnya, ilmu faraid tak kenal lah. Maknanya hal tu tak bertepatan dengan apa yang hakikat tu, maka tak dipanggil ilmu. Ilmu juga didefinisikan sebagai hukum akal yang pasti dan bersesuaian dengan realiti. Ia juga didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang ditulis atau kemahiran yang tinggi. Jadi macam-macam lah. Jadi pengarang kitab ni dia bawa dari sudut makna ilmu tu daripada sudut pandang para sarjana yang menetapkan definisi tu. Sementara faraid ni kita nak cerita faraid, apa kita sebut faraid ni benda apa? Faraid pula adalah kata jamak bagi faridah. Maksud kata jamak ni apa? Plural. Kalau kata faridah tu singular dia lah, maksudnya betul tak saya pun sebut. Bahasa Melayu dia kata tunggal tu dia dipanggil faridah. Kata ganda tu faraid. Macam kalau kata tuan-tuan misalnya orang duk sebut masjid tu dia tunggal lah, satu masjid. Tapi kalau kata tuan-tuan dengar dalam Al-Quran masajidillah, masajid tu apa dia? Maksudnya jamak. Dia banyak-banyak masjid.
Jadi dekat dalam bahasa Arab, dia penggunaan bahasa dia lebih kurang macam itulah. Ada kata ganda, ada kata tunggal ya. Jadi tak penting pula. Tapi maksudnya untuk kita mengetahui sebagai maklumat dan informasi kepada kita, sebagai asas kepada perkataan ilmu faraid tu, maka elok kita mengetahui perkataan tersebut. Faraid adalah kata jamak ataupun kata yang ganda bagi perkataan tunggal dia, iaitu faridah, yang bermaksud sesuatu yang diwajibkan. Faridah ni dia kan kita sebut fardu. Fardu ni dia, fardu ni satu benda yang sama juga dengan wajib. Jadi lebih kurang faridah dia asal daripada asal perkataan yang sama, benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang ditetapkan. Maksudnya dalam bahasa Arab dipanggil takdir. Fardu ni apa? Maksudnya dia dah ditetapkan. Contohnya macam mana? Faraid yang pertama tu diwajibkan, yang kedua tu ditetapkan. Contohnya macam orang kita kata dalam ilmu faraid juga, kalau kata untuk si anak perempuan seorang mati ayah dia, maka dia dah ditetapkan oleh syarak dengan kadar-kadar yang tertentu. Berapa dapat? Kalau seorang dapat setengah, kalau kata dua orang ataupun lebih dapat 2/3. Jadi benda tu dah ditetapkan dalam Al-Quran. Walahan nisf, dan baginya setengah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, maka itu dah ditetapkan dalam Al-Quran. Okey. Ini kerana dalam faraid terdapat pembahagian-pembahagian yang ditetapkan oleh syarak. Maksudnya dalam faraid ni ada beberapa perkara ataupun beberapa keadaan penerima tu dah tahu dah berapa dapat. Ada setengah keadaan yang lain mereka tak tahu. Mereka tahu dah, kata okey, kamu akan dapat yang berbaki selepas daripada mereka-mereka ni ambil. Berapa dapat hak baki tu tak tahu. Tapi ada setengah orang daripada orang-orang ataupun ahli keluarga yang tertentu di kalangan ahli keluarga si mati ni, mereka akan tahu lepas ayah mereka meninggal ni, mereka akan dapat berapa bahagian. Setengah ke? 1/8 ke? 1/6 ke? 2/3 ke? Jadi mereka akan tahu. Jadi asal perkataan dia macam tu. Faraid dari segi bahasa ialah ketetapan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa nisfu ma faradtum. Maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah ditetapkan. Ni bukan nak cerita apa kena mengena mas kahwin dengan apa faraid ni. Tak, ni nak cerita asal perkataan faridah tu, faraid tu daripada perkataan apa nama daripada makna ketetapan. Dalam sudut bahasa, ketetapan ni digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Ayat yang kita baca tadi, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apabila ditetapkan itu, maka istilah yang digunakan adalah faradtum. Yang ditetapkan. Okey, itu dari sudut bahasa. Dari sudut apa syarak ataupun istilah agama kita, apabila disebut faraid ni apa dia? Faraid ini ialah dari segi syarak pula bermakna pengetahuan mendalam tentang pusaka dan ilmu kira-kira yang membolehkan kita mengetahui bahagian pusaka yang berhak diterima oleh orang-orang yang berhak. Okay, saya ulang balik, apa makna ilmu faraid yang kita nak bincang ni? Yang kita nak bincang separuh daripada kitab, 2/3 daripada kitab Fiqhul Manhaji yang ada bersama dengan kita ni, nak bincang apa? Nak bincang ni lah, iaitu berpengetahuan ilmu yang mendalam tentang pusaka. Maksud tentang pusaka ni iaitu ilmu tentang harta selepas daripada kematian orang tu. Kalau kata tak mati lagi, harta tu masih lagi duduk dekat milik kita. Contohnya saya ada handphone. Handphone ni milik saya tak mati lagi, maka tak bincang berkenaan dengan tu. Maknanya itu bukan ilmu pusaka. Pusaka ni bila orang itu telah meninggal dunia. Ilmu berkaitan dengan
pusaka dan ilmu kira-kira. Dan kita bukan setakat kena tahu kata harta tersebut untuk orang ahli keluarga, tapi kita kena tahu macam mana nak kira berapa bahagian untuk ahli keluarga yang layak. Contohnya macam ni, kita tengok lepas kata kawan ni meninggal, orang tu nama dia Muhammad meninggal, dia tinggal lebih kurang ada 10 golongan daripada adik-beradik dah. Dia ada anak lelaki 2 orang, anak perempuan 1 orang, abang, adik, ayah, mak, tok pun ada lagi. Lepas tu dia ada pakcik belah ayah dia, pakcik belah mak dia, anak pakcik dia, anak makcik dia. Dan dia kumpul semua. Jadi dia boleh tahu siapa dia yang layak, siapa dia yang tak layak. Dan kalau layak, dia boleh dapat ke tak? Ada setengah orang dia layak. Dia kata, saya ni abang, takkan tidak layak? Betul dia layak. Tapi oleh sebab ada anak lelaki yang ada masih hidup selepas daripada kematian abang adik dia tadi, maka si abang ni tak boleh mendapat harta warisan. Sebab apa? Sebab ada orang yang lebih layak berbanding dengan dia. Kalau bagi ke semua, pakai tak dapat kau sikit lah. Tapi ilmu faraid yang kita nak belajar ni tuan-tuan, dia akan bagi kepada orang yang paling berhak. Sebab tu, kalau kata tuan-tuan, dalam ilmu Islam pun, kalau kata kita rasa macam kita nak bagi ke orang yang dalam kalau kita mati dia pun tak dapat, bagi siap waktu hidup. Contohnya kita kata kita ada kereta, tapi bila kita fikir balik kereta ni, anak dah ada kereta sendiri, isteri pun dah ada kereta. Kalau kata meninggal nanti kereta ni tak guna lah. Kalau kata biar macam tu saja meninggal, mereka nanti penjual, mereka bagi-bagi harta. Jadi kita kata nak bagi harta ni dekat adik perempuan kita. Contohnya lah, kalau kita dia tahu adik perempuan ni memerlukan dan dia pun duk tak berapa nak ada kerja sangat. Jadi kita kata kalau ikut tu, contohnya adik perempuan ni tak layak dapat. Tapi oleh sebab kita kata kita rasa macam nak bagi, kita bagi siapa? Kita kata ni adik, abang ni nak bagi kereta ni kat kamu ni. Abang pun rasa dah hidup tak lama dah lah dengan sakit. Contohnya kita tak cancer ke apa kan. Kita minta lah, tapi ni contoh. Jadi lepas mati nanti, ambil lah kereta ni. Dia pun abang kat anak dia, abang kat isteri dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Dia bagi, tapi dia letak syarat dia apa dia, tunggu saat abang mati dia ambil. Lah dia apa nak guna, apa tak nak kata lain lah contohnya. Apa yang kita nak bagi tahu, bukan kata Islam larang kita pergi bagi. Sebaiknya macam tu. Sebelum kita nak mati ni, kita boleh bagi agihkan siap harta-harta kita. Kita bagi siap supaya satu hari nanti waktu kita meninggal ni tak ada adik-adik rebut dah. Sebab mereka dah dapat dah bahagian mereka masing-masing. Contohnya kita kata lelaki dengan perempuan, kita nak bagi sama banyak seorang, kita ada 200,000, kita nak bagi seorang 100,000. Lelaki 100, perempuan 100. Bagi, tak ada masalah. Perlu ke letak 2-1, tak perlu. Pasal kita bagi waktu kita hidup. Bagi macam mana pun tak ada masalah. Tapi kena adil lah. Jadi seorang tak dapat, seorang dapat, itu memang masalah lah. Okey. Jadi satu ilmu faraid dia. Kita nak bincang tentang ilmu pusaka orang yang meninggal ni. Dan ilmu pusaka ini kita nak tahu untuk siapa dan berapa mereka layak dapat. Satu perbincangan berkenaan dengan ilmu faraid. Dan tuan-tuan, dalam kalau kita belajar nanti, kalau kata contohlah kita tamat pengajian nanti, kita akan mendapati bahawa perbincangan ini dia merujuk kepada 3 ataupun 4 perkara penting dalam ilmu faraid. Yang pertama sekali, asas-asas ilmu faraid berkenaan dengan latar belakang dia, siapa yang layak, siapa yang tak layak. Yang kedua, kita akan cerita berapa mereka dapat. Siapa layak, betul, berapa mereka dapat, bahagian mereka. Dan yang ketiga, yang keempat, macam mana cara kita nak mengagih-agihkan, cara kira. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kita tengok dekat kitab kita ni, silap.
Okey. Jadi tuan-tuan tengok ni, kita hari ni muka surat 995. Dekat 1000 lah. Maknanya kita akan belajar yang berkenaan dengan teori ni lebih kurang dalam 100 muka surat ya. 995 sampai 1080. Lepas tu muka surat 181, 1081 1081 ni kita akan masuk berkenaan dengan kira-kira. Hak kita duk belajar ni, kita akan buat praktikal. Teori 100 muka surat. Lepas kita boleh teori ni, maka kita akan buat kira-kira. Kira-kira ni dipanggil hisab dalam ilmu faraid. Nanti contohnya macam, okey, kita dah teori, nanti kita try lah. Hari pertama cikgu buat pembentangan. Okay, kita buat contoh, orang ni meninggal, dia meninggalkan seorang ayah, ibu, contohnya dengan seorang anak lelaki. Jadi, okey, cikgu mai buat dia punya kira-kira lah. Kalau kata tuan-tuan biasa ikut Ustaz Fauzi Tahir, bagus. Dalam status-status Facebook ni dia bubuh contoh-contoh faraid apa. Dan saya ikut bagus. Sebenarnya benda yang macam ni lepas ni tuan-tuan boleh ni lah, boleh orang kata kita berkongsi. Jadi lepas ni kita akan bagi giliran lah. Contohnya okey, kita kata bulan depan 3 orang akan buat pembentangan. Dan kita akan bagi setiap bulan ni apa dia punya situasi dia punya cara kira dia, tuan-tuan balik nanti kena buat lah. Jadi mai tu kita akan apa? Kita akan sama-sama selesaikan. Kalau kata tak boleh, tak ada masalah lah, kita selesaikan. InsyaAllah boleh cikgu ya, contoh. Okey. Jadi insyaAllah. Okey. Jadi separuh lebih kurang selepas kita teori, kita akan memulakan dengan cara kira-kira. Okey. Ilmu faraid dari sudut dalam definisi yang lain, ilmu faraid adalah ilmu berkaitan dengan kaedah fiqh dan kaedah kira-kira yang membolehkan kita mengetahui bahagian pusaka setiap pewaris. Lebih kurang samalah. Ilmu faraid juga disebut sebagai, masuk waktu gua buat lah. Masuklah 5 minit. Ilmu faraid juga disebut sebagai ilmu mawarith. Apa ilmu mawarith? Makna dia kata jamak bagi al-miras, yang juga disebut sebagai at-turath ataupun al-irth. Inilah kata nama bagi harta pusaka. Kadang-kadang ada setengah-setengah kitab tuan-tuan, dia pun tak sebut ilmu faraid, dia betul ilmu mawarith. Jadi kalau kata orang yang kita belajar malam ni, tu nama lain bagi ilmu faraid, maka kita faham dah bahawa faraid ni bukan nama dia faraid tu. Bukan mesti nama dia, orang panggil setengah-setengah tempat dia tak panggil faraid, dia panggil ilmu mawarith ataupun al-irth ataupun at-turath. Jadi nama-nama ni disebut setengah-setengah orang guna istilah yang berbeza. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, yang menjadi istilah berbeza ni kadang-kadang sebab apa tempat yang berbeza. Contohnya kalau kata ilmu tu berkembang contohnya di Mekah lepas zaman Nabi ni, contohnya mereka menggunakan istilah-istilah tertentu, padahal benda tu sama ya, tapi mereka membiasakan diri mereka dengan istilah tersebut. Contohnya orang yang berada di Baghdad, contohnya mereka guna istilah yang lain. Tak ada masalah. Nama berbeza tetapi isi dia adalah benda yang sama. Okey. Ia adalah kata nama bagi harta pusaka yang diwarisi dari benda mati. Contohnya dalam firman Allah, walillahi mirasus samawati wal ard, bagi Allah jualah hak milik segala miras, warisan langit dan bumi. Sudah pasti pewaris akan menerima hak milik harta bagi menggantikan si mati. Pewaris akan menerima hak milik harta bagi menggantikan si mati. Okey. Kita baca lagi-lagilah ini macam mana pensyariatan dia. Hukum pusaka, kalau kata lagi 3 minit saya dah cukup, kita berhenti dulu, nanti kita sambung bulan depan lah. Sebelum kita buka soalan, kalau tuan-tuan ada soalan. Baik, insyaAllah. Okey. Ada soalan tak tuan-tuan? Jam atas tu cepat lah.
Cikgu dah umum dah buat tahlil paisyak lagi. Okey, baik. Jadi saya rasa cukup dululah kadar ni. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk daripada diri saya sendiri. Mari sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.